dengan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Dan kita tahu Kesultanan Melaka telah diasaskan oleh orang yang bernama tokoh yang bernama Parameswara. Itu kau mungkin ingat Parameswara. Dan ini adalah gambaran muzium, iaitu Istana Kesultanan Melayu Melaka. Di mana ni? Di Bandar Hilir di Melaka. Ya, baik. Kalau kita lihat, berkaitan dengan bab ini ataupun unit ini, terdapat sebenarnya tentang dua buah buku yang merekodkan, ada tulis tentang siapakah yang telah mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka, iaitu buku itu ialah Sulalatus Salatin dan juga Suma Oriental. Sulalatus Salatin dan juga Suma Oriental. Dan berdasarkan kedua-dua sumber inilah, Parameswara ataupun Sultan Iskandar Shah ini dikatakan sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Jadi salah satu bukunya seperti inilah. Sulalatus Salatin, iaitu dikatakan bahawa Sulalatus Salatin ini sejarah Melayu. Dikatakan bahawa Sultan Iskandar Shah ataupun ini nama Islamnya, sebelum Islam namanya adalah Parameswara. Dan beliau inilah yang telah mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka. Begitu juga satu lagi buku, iaitu Suma Oriental. Iaitu tulisan Tom Pires ni. Dia kata bahawa dalam Suma Oriental, Parameswara lah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Sebenarnya Parameswara dengan Sultan Iskandar Shah itu orang yang sama. Ya, orang yang sama. Jadi itu kita kata sebagai bukti berkaitan dengan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Dan Sulalatus Salatin ini sebenarnya ditulis sebagai sejarah Melayu, juga dikenali sebagai sejarah Melayu, yang sebenarnya ditulis oleh Tun Sri Lanang. Ya, Tun Sri Lanang, salah seorang bendahara negeri Johor. Dan Suma Oriental pula adalah tulisan daripada Tom Pires. Baik, Parameswara. Siapakah Parameswara ni, cikgu? Parameswara ni ialah putera raja, maknanya anak raja. Anak raja kerajaan Melayu dari Palembang. Di mana kita tahu kalau kerajaan Melayu dari Palembang ini, kerajaan itu dikenali sebagai kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Jadi, dan beliau ini seorang anak raja. Dan pada satu ketika apabila kerajaan dari Palembang ini, kerajaan Sriwijaya ini, mula merosot. Mula merosot, maka kerajaan Majapahit, iaitu kerajaan lain, di kawasan sama, kerajaan lain, di kawasan Pulau Jawa itu, kerajaan Majapahit mahu menyerang Palembang. Kerana Parameswara ini, beliau anak raja kan, beliau cuba bebaskan Palembang, bebaskan kerajaan Sriwijaya itu daripada jajahan Majapahit. Maknanya daripada taklukan Majapahit. Maksudnya di sini, Palembang ni cuba iaitu Parameswara ni cuba untuk melepaskan Palembang, melepaskan negeri Palembang daripada dikuasai Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit marah. Jadi kerajaan Majapahit pun menyeranglah Palembang sebab Palembang tak nak dengar cakap dia. Iaitu Parameswara tak nak dengar cakap Majapahit. Jadi oleh sebab itu Majapahit pun cubalah menyerang Palembang. Jadi oleh kerana Palembang, Majapahit ni kerajaan ni sangat kuat, jadi Parameswara bersama-sama dengan pengikutnya terpaksa meninggalkan Palembang. Tinggalkan Palembang dan mereka pun menuju ke Temasek kerana diserang oleh Majapahit. Jadi sampai di Temasek, kalau kita lihat, kita tengok cerita tadi kan, beliau telah mengalahkan
okey, iaitu pemerintah di Temasek itu dan memerintah selama lebih kurang 3 tahun dan kemudian barulah melarikan diri ke Melaka, ke Muar dan Melaka. Jadi kalau kita lihat pengalaman Parameswara sebagai pemimpin yang bijaksana menyebabkan beliau mendapat sokongan pembesar dan pengikut-pengikut yang setia. Okey, baik. Daripada muka surat pertama ni, latar belakang Parameswara ini, ada tak mana-mana perkataan, ada tak mana-mana bahagian yang kamu tidak faham? Ada tak? Ada ke tak ada? Auni? Amani? Sasha? Ibrahim? Ataupun ya, ada siapa? Ada mana-mana tak yang kamu tak faham daripada Tak muka surat? ada. Tak ada Ada. Okey. Baik, boleh faham boleh faham, iaitu tentang Boleh. boleh. Baik, bagus. Terima kasih banyak Faisal. Okey, so kita lihat tentang Parameswara ini, yang mana Parameswara ini seorang pemimpin yang bijak yang mana terpaksa melarikan diri daripada Palembang kerana diserang oleh Majapahit. Diserang oleh Majapahit. Baik. Kemudian, kalau kita lihat pengembaraan Parameswara membina kerajaan. Jadi selepas meninggalkan Palembang, Parameswara itu bersama-sama dengan pengikutnya melalui pengembaraan yang penuh cabaran sehingga tiba di Temasek. Temasek itu nama lama bagi Singapura. Sekarang ni Temasek itu namanya Singapura. So kalau kita lihat Parameswara dan para pengikutnya menaiki kapal menuju ke Temasek dan bertemu dengan Temagi. Temagi ini ialah wakil kerajaan Siam, yang mana Temagi inilah memerintah Temasek. Temagi nama orang ni. Nama pemerintah Temasek, Temagi. Jadi pada awalnya kedatangan Parameswara ini disambut baik. Disambut baik oleh Temagi dan Parameswara diizinkan oleh Temagi untuk menetap di Temasek. Sambil tanya lagi, bolehkah beta berteduh di Temasek? Dipersilakan tuanku. Boleh. Kemudian dikatakan Parameswara mendapati Temasek ni sesuailah untuk dijadikan kerajaan kerana kedudukannya yang strategik. Jadi kata alangkah baiknya jika beta dapat membina kerajaan di sini. Jadi Parameswara pun merancang serangan ke atas Temagi kerana Parameswara hendak menjadi pemerintah di Temasek. Dan rancangan ini telah menyebabkan Temagi itu dibunuh. Temagi itu telah dibunuh oleh pengikut-pengikut Parameswara. Ya. Dan daripada situlah kerajaan Siam pun marah. Kerajaan Siam ini Raja Siam. Raja Siam kata, cis, berani mereka membunuh Temagi. Beta sebagai pemerintah Siam harus menuntut bela. Hutang darah dibayar dengan darah. Hutang budi dibawa ke mati. Hutang Tacenggo sila top up di Tacenggo punya refill center. Okey. Contoh. Okey. Jadi kalau kita lihat, inilah dia. Dan kerajaan Siam telah menyediakan kelengkapan peperangan. Kerajaan Siam pun siapkan peperangan alat-alat kelengkapan peperangan. Meriam, tombak dan sebagainya untuk menyerang Parameswara di Temasek. Jadi, apabila Parameswara mengetahui serangan Siam yang nak menyerang Temasek, Parameswara pun dengan cepat-cepat berundur ke Muar bersama-sama dengan pengikutnya. Sebab dia tahu bahawa tak guna mempertahankan Singapura. Sebab nanti boleh kalah dengan Siam. Sebab Siam waktu itu dia punya kelengkapan tentera dia semua dahsyat-dahsyat. Memang kira power lah. Jadi susahlah Parameswara nak menang. Jadi lebih baik Parameswara
berundur ke muar. Jadi sampai ke muar, kalau kita lihat di sini, ingatkan, okey, muar ni okey. Tapi rupa-rupanya banyaknya biawak di sini. Beta rasa tak sesuai lah tempat ini dijadikan pusat pemerintahan. Ampun tuanku, benar titah tuanku. Marilah kita mencari tempat yang lain. Memang banyak biawak. Ini biawak tahu, bukan cicak. Ini biawak. Ya. Yeah? Jadi, para Meswara dan pengikutnya meninggalkan Muar dan meneruskan perjalanan ke Sening Ujung. Okey, Sening Ujung, sampai di Sening Ujung, para Meswara pun melantik seorang wakil pemerintah di Sening Ujung untuk memerintah kawasan itu. Itu Sening Ujung. Dan kemudian bagaimana pembukaan Melaka? Kebijaksanaan para Meswara ni sebagai tokoh terbilang terbukti bila beliau berjaya memilih tempat yang baik untuk membuka sebuah kerajaan baharu. So daripada sambungan Sening Ujung tadi, para Meswara dan pengikutnya pun berlayarlah meninggalkan Sening Ujung dan sampailah ke Muara. Muara tu maknanya sungai itu yang nak keluar ke laut, ya. Ke Sungai Bertam. Muara Sungai Bertam. Para Meswara ternampak sebuah perkampungan nelayan lalu singgah di situ. Inilah dia. Para Meswara dan pengikutnya di Muara Sungai Bertam. Di kiri kanan tu nampak tak ada perkampungan nelayan. Ya, perkampungan nelayan. So para Meswara dan pengikutnya di Muara Sungai itu, okey, dan inilah dia. Alright. Baik. Kalau kita lihat, inilah dia perjalanan para Meswara ke Melaka. Okey, kalau bagi nak nampak, okey, jom kita zoom. Kalau tak, kita tengok, kita zoom, ya. Okey, daripada Palembang, kesimpulannya, daripada Palembang, okey, daripada Palembang, okey, para Meswara telah pergi ke Temasek. Kemudian, okey, daripada Temasek, okey, para Meswara telah pergi ke Muar. Daripada Muar, okey, para Meswara meneruskan perjalanan pergi ke Sening Ujung, dan daripada Sening Ujung, para Meswara telah berpindah ke Sungai Bertam. Nampak tak perjalanannya? Sampai ke Sungai Bertam. Itu perjalanan para Meswara. Jadi, perjalanan para Meswara ke Melaka. So kalau kita lihat, okey, jadi di kawasan Sungai Bertam itulah para Meswara dan pengikutnya keluar pergi berburu. Para Meswara telah menyaksikan anjing perburuannya ditendang oleh seekor pelanduk putih sehingga jatuh ke dalam sungai. Nampak? Okay, kalau kita lihat, para Meswara lihat, wow, 2 ekor anjing ni telah ditendang oleh kancil ataupun pelanduk kecil, tendang dia, pelanduk putih. Dia tendang dia, yakdish. Yakdish. Masuk. Kedua-duanya telah ditendang masuk ke dalam sungai. Kan dia bunyi yakdish. Macam mana ni? Yakdish. Macam tu. Okey. Bukan. Ni ambil taekwondo kan? Taekwondo dia macam ni. Ultraman. Ultraman. Salah. Bukan. Ingat taekwondo macam tu. Bukan. Bukan. Ke dia macam ni? Bukan. Power Ranger. Bukan. Bukan. Salah. Salah. Okey, baik. Okey, baik. Jadi, itulah dia. Okey, baik. Bukan. Okey, kalau kita lihat, okey, kita lihat di sini. Para Meswara berpendapat, bila dah tengok je pelanduk tu flying kick. Pelanduk tu flying kick 2 ekor anjing dia tu.
Okey, jangan sampai jatuh ke dalam sungai. So para ahli suara berpendapat betul. Well, tempat ini sungguh bertuah dan sesuai dijadikan kerajaan. Sebab dia kata apa? Melihat seekor haiwan yang kecil dia. Pelanduk tu lah ataupun kancil tu kecil je. Berjaya mengalahkan haiwan yang lebih besar, iaitu anjing-anjing perburuan para miswara tu. Jadi, para miswara mengambil keputusan untuk membuka sebuah kerajaan baru sempena dengan nama Pokok Melaka. Tempat baginda bersandar. Jadi, kalau kita lihat para mesora, inilah situasi di mana para mesora dan pengikutnya melihat anjingnya ditendang oleh pelanduk putih. Ini kan. Ya ni flying kick. Kan anjing pun kita tengok kan. Muka anjing pun kan. Ada dia kata. Anjing kata ya dish, ada. Masuk ke sungai. Okey. Kan. Jadi itu flying kick ya dish, ada. Tu masuk dalam sungai. Tapi kan lebih baik masuk dalam sungai, at least boleh mandi. Kan? Mandi sungai. Kan. Bagaimana cara kita mandi sungai? Terjun je, salah. Cara mandi sungai ialah ambil gayung. Okey, ambil gayung, pergi kat tepi sungai, ambil gayung, ambillah gayung air sungai mandi. Ya apalah. Bukan. Bukan macam tu. Bukan. Habis tu macam mana? Terjun je. Kau tak tahu dalam tu ada batu semua. Kau terjun, dush. Nah, benjol. Kan? Jadi, kalau nak selamat, ambil gayung. Okey, jurus. Ambil air sungai. Itu. Kan? Syasha Marisa tak baik tahu. Makan tak ajak orang. Okey. Ajaklah sikit. Makan apa tu? Makan apa tu? Apple. Makan apple. Untunglah makan apple. Kita orang hari-hari makan durian. Tak saya tanya Oni. Makan durian hari-hari. Kan Oni kan? Makan durian. Okay. Baik. So, okay, kita lihat. Okay. Seterusnya. Inilah ada gambaran. Okay, para ahli suara itu. Jadi, asal usul nama Melaka. Ini dia. Okay. Macam mana dapat nama Melaka ni, cikgu? Melaka ni dikenali dengan pelbagai nama yang diperolehi daripada pelbagai sumber. Antara sumber yang merekodkan asal-usul nama Melaka termasuklah sumber tempatan, India, Arab dan Barat. Contohnya, dalam Sulalatus Salatin ataupun dalam sejarah Melayu, Sulalatus Salatin menceritakan bahawa nama Melaka ni sebenarnya berasal daripada pokok Melaka, tempat para miswara bersandar ketika pelanduk putih itu menendang anjingnya. Inilah dia. Okey, pokok Melaka. Pokok Melaka kan. Nampak? Macam mana tahu dia pokok Melaka? Ni tulis ni. Inilah dia. Pokok Melaka. Okey, pokok Melaka. Ni gambarannya. Pokok Melaka. Dan itu tercatat dalam buku ini. Buku Sulalatus Salatin. Dia kata apa tahu? Dalam buku ni dia cerita apa tahu? Apa nama kayu tempat kita berdiri ini? Maka sembah orang. Kayu Melaka namanya tuanku, kayu ini. Maka titah baginda. Jika demikian, Melakalah namanya negeri ini. Ini bahasa-bahasa orang lama. Dia merujuk kepada pokok itu sebagai kayu. Pokok kayu lah kan. Jadi, kayu. Apa nama kayu tempat kita berdiri ini? Kayu Melaka, tuanku. Maknanya merujuk kepada pokok Melaka. Maka kita baginda jika demikian, Melakalah namanya negeri. Itu Sulalatus Salatin. Dahsyat tu. Kan? Jadi, itu sumber yang pertama. Sumber yang kedua kata, sumber Arab menyebut Melaka ni sebagai Malakat. Malakat. Okey. Malakat. Okey, bukan melekat. Melekat lain.
Malakat yang bermaksud perhimpunan segala dagang. Itu maksud malakat. Perhimpunan segala dagang. Dan ini adalah sumber daripada Arab. Sumber daripada Arab. Okay. Ya Habibi, ya Mulana, kan. Ya memakan tayi unta. Ya. Bukan. Bukan. Okey, ya. Ni cuba cakap bahasa Arab. Tak tahu. Amani tahu tak cakap Arab? Amani tahu kot. Abang ni tengah swimming. Amani tengah swimming. Tak. Amani dia pergi rumah cousin dia. Tadi tengok mak dia duduk kat tepi kolam. Tepi kolam Terus dia. Dia swimming lah tu. Kan? Tak. Siapa kat sini yang pandai swimming Syasha, Auni, Ibrahim, Faisal, Jibril. Auni pandai swimming. Okay, pandailah kena belajar swimming tau. Jangan orang kata apa, pergi ke kolam je perlu cari pelampung itik. Kan pelampung itik tu yang kat dada tu lepas tu ada itik. Duduk macam tu. Jangan. Belajarlah berenang jangan guna pelampung itik. Kan nanti kan rupa pun macam itik ni. Okay. Baik. So inilah dia sumber Arab menyebut Melaka sebagai malakat. Ini orang-orang Arab ni. Okay, orang-orang Arab. Di sumber India. Sumber India. Mengikut mitos Hindu menyatakan Melaka disebut sebagai macam mana? Jadi Syasha? Macam mana? Amalaka. Macam mana Syasha? Kan? Bukan. Okey, dia sebut Amalaka. Sebut Amalaka. Betul Faisal. Itu daripada sumber Hindu. Amalaka. Sekarang ni Amalaka dah tukar. Jadi apa sekarang? Melaka. Bukan. Tak jadi Melaka. Dulu Amalaka. Sekarang ni jadi apa? Amerika. Lain. 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 Okey, ingatkan sama. Ingatkan jadi Amerika. Salah bukan. Okey. Amerika dengan Amalaka lainnya. Kan? Lain. Okey. Baik. Jadi, menurut sumber India, mengikut mitos Hindu menyatakan Melaka disebut sebagai Amalaka. Apa itu Amalaka? Pokok pertama yang tumbuh di alam semesta. Pokok pertama yang tumbuh di dunia. Dikatakan sebagai pokok Amalaka. Itu. Kemudian, daripada Sumatera Oriental yang keempat. Ya. Nama Melaka berasal daripada Malaka. Malaka bermaksud tempat perlindungan. Malaka. Ada yang Malaka, ada yang Amalaka, ada yang Malakat, ada yang daripada pokok Melaka. Itulah nama asal usul Melaka. Malaka tu lain macam nama Malaka tu kan. Jadi kepelbagaian sumber yang merekodkan asal usul nama Melaka ni, kepelbagaian ni macam-macam sumber ni membuktikan Melaka sebagai pusat pertemuan pelbagai bangsa dari seluruh dunia. Jadi pembukaan Melaka telah menjadi asas kepada pemerintahan kerajaan-kerajaan selepasnya. Jadi kita perlu bersyukur dan menghargai warisan negara serta bekerjasama menyumbang kepada pembangunan dan kemakmuran negara. Inilah dia tentang pengasasan Melaka. Baik. Kita dah pergi jauh banyak dah ni kan. Okey, ada tak apa-apa soalan nak tanya? Tentang pengasasan Melaka, Kesultanan Melayu Melaka. Ada soalan nak tanya? Mungkin Auni nak tanya, mungkin Syasha nak tanya, Amani nak tanya, Ibrahim, Faisal, Jibril nak tanya? Tak ada?
Tak ada okey. Baik. Jika begitu. Okey, jika begitu.